Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hadid. Tafsir surah Al-Hadid, surah yang ke-57, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 16 sehingga ayat 19. 16 sehingga ayat 19. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, menegur hamba-hambanya yang mukminin, yang beriman, supaya lembutkan hati mereka dengan Al-Quran. Kamu jangan ikut perangai ahlul kitab yang ada kitab di tangan mereka, tapi mereka tidak mengikut apa yang ada dalam kitab. Kita ada, tapi yang diikutnya hawa nafsu. Yang diikutnya pendeta-pendeta mereka. Akhirnya mereka menjadi keras hati. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan bahawa Allah turunkan hujan untuk melembutkan bumi, membasahkan bumi, menghidupkan tanaman. Demikianlah Al-Quran ini menjadi basahan kepada hati-hati manusia yang beriman, akan basah subur iman mereka dengan Al-Quran. Kemudian Allah SWT cerita kelebihan orang-orang yang berinfak pada jalan Allah, dan orang-orang yang baik akan mendapat pulangan yang besar, ganjaran yang besar di sisi Allah pada hari kiamat. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. Pelajar-pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1210. 1210 itu ayat pimpinan Ar-Rahman. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله
أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Balik kepada ayat 16. Kita tengok huraian ulama kepada ayat ini. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum sampaikah masanya lagi? Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Ayat ini ditujukan kepada sebahagian orang-orang Islam yang tidak begitu bersungguh-sungguh menjalani perintah-perintah agama. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah sebut kepada kita, ini munasabah, dipanggil munasabatul ayat. Allah sebut kepada kita keadaan orang mukminin dan mukminat. Dan lawan dia munafiqin wal munafiqat, keadaan mereka di akhirat macam mana? Berjalan sekali kemudian terpisah dalam gelap. Sepatutnya bila kita baca ayat ini kita rasa gerun, rasa takut, rasa cemas, yang memberi kesan kepada hati kita untuk khusyuk dan tunduk kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala cela sebahagian orang mukmin yang lemah tadi kerana mereka tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai alat untuk melembutkan hati. Bahkan Al-Quran itu sekadar dibaca, ambil berkat, duk hadiah pahala ke orang tua orang ni, tapi tidak menjadi alat untuk melembutkan hati, menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu munasabah. Adapun sebab nuzul, tulis sebab-sebab diturunkan ayat ini. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Unzilal Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatala alaihim zamanan. Al-Quran turun beberapa ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun baca ayat tu. Faqalu, mari sahabat-sahabat, ya Rasulullah, lama dah kita dengar ayat ni. Lau qasasta alaina, boleh tak kalau ada ayat-ayat yang menceritakan perihal orang-orang yang dahulu untuk menguatkan semangat motivasi kita ni. Maka Allah Ta'ala turun surah Yusuf, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini turun permulaan surah Yusuf. Jadi Tuhan kata nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan dalam ayat ini, surah ini, ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Fatalaha alaihim Rasulullah, Nabi pun dah baca ayat ni lah, baca ayat ni sallallahu alaihi wasallam. Zamanan, beberapa ketika, mari pula sahabat, faqalu ya Rasulullah lau haddastana, boleh tak Rasulullah bawa cerita lain pula? Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala turun ayat surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang menurunkan cerita sebaik-baik cerita, kitab mutasyabiha. Mutasyabihat maknanya lebih lekat, sama dia punya isu, point dia tu, tak lari. Kalau kita buka surah ni dengan surah ni dekat, tak ada yang bercanggah. Kullu zalika yu'maruna bil Quran,
semua ayat ini Allah perintahkan dengan Quran. Tengok ayat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayat Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadis. Qala Khalad salah satu daripada rawi hadis, wa zada fihi hina qalu, mereka mari tanya pula, ya Rasulullah, zakirna, peringatkan kepada kami supaya kami sentiasa ingat kepada Allah, lembut hati kami. Fa anzalallahu, Allah Taala turunkan ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini, hadis ini akhrajahu At-Tahawi fi syarhi Mushkil Athar wa Ibn Hibban wal lafzu lahu wa sahha isnadahu jam'un minal muhaqqiqin. Kita kata alhamdulillah. Baik, satu lagi kisah hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadzal ayat. Jarak di antara kami masuk Islam dengan ayat ni, ayat alam ya'ni lil ladzina amanu, Allah Ta'ala mencela sebahagian daripada kami yang lemah iman dia, tidak mantap iman dia, walaupun Quran ada di mulut mereka sudah, tapi tidak begitu mendalam dalam hati. Maka Allah Ta'ala cela orang-orang yang tersebut, illa arba' sinin, bezanya 4 tahun. 4 tahun aku masuk Islam, kemudian Allah Ta'ala cela pula dengan ayat ini, sebab ada di kalangan orang Islam yang tidak mantap iman dia, tidak jadikan Quran itu sebagai alat wasilah untuk meraih sifat khusyuk, sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini rawahu Muslim. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini menjadi dalil besar bahawa Al-Quran lah punca sumber untuk kita khusyuk, kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni mari pula ahli-ahli ibadat ni, dia tak sibuk dengan Quran, dia sibuk dengan kata-kata syekh. Qala syekh fulan, fulan. Jadi boleh yang tu. Tak salah untuk kita ambil ilmu panggil nak tazkiyatun nafsi, ilmu motivasi jiwa, tapi kita kena utamakan yang pertama sekali Quran. Yang pertama sekali kita lembutkan hati kita dengan Al-Quran. Maka ayat ini Allah Ta'ala tegur kepada orang-orang yang beriman yang tidak menjadikan Quran sebagai alat wasilah untuk meraih sifat khusyuk hati dan takut khasyah, dan juga al-khawfu minallah, menyebabkan kita takut kepada Allah, yang menjadikan kita ni orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang menjauhkan diri daripada sebarang bentuk kerusakan ataupun maksiat. Kemudian Allah Ta'ala tegur seterusnya, dah baiklah. Jadi ulama kata, apa dia makna li zikrillah? Takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Zikrillah di sini apa dia maksud? Jadi ada yang mengatakan khusyuk hati mereka apabila ingat kepada Allah. Zikir di sini dengan mana mengingati Allah Azza wa Jalla. Bila dia ingat kepada Allah, dia takut. Bila takut, dia menangis. Menangis, kita ni menangis seorang diri, bukan menangis ramai-ramai. Itu lakonan macam dibuat oleh puak Syiah. Syiah ni, kita tengok dia duduk menangis dekat kubur Baqi' Madinah tu. Ya Husain, mari kawat menangis tu. Mari kawan dia tegur, sengih suka. Macam tak ada apa-apa. Itu lakonan. Kita tahu. Yang kedua, ada yang mengatakan bizikrillah ay bil Quran. Kita kena lembut hati kita dengan tadabbur Quran. Yang ketiga, ada yang mengatakan bizikri ay bis salah. Kita kata semua sekali lah. Kita lembutkan hati kita dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan berfikir. Semua tu alat-alat yang kita akan sebut nanti beberapa cara untuk melembutkan hati, insya-Allah. Maka Allah Ta'ala tegur, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Jadi wa amahana, sampai masanya kita orang beriman,
Jangan ikut gaya puak-puak ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara. Allah Ta'ala turun pada mereka Taurah dan Injil. Sepatutnya dengan Taurat dan Injil yang penuh dengan hikmah, penuh dengan tazkirah, penuh dengan nasihat, menyebabkan mereka makin khusyuk, makin takut kepada Allah, makin taat kepada ajaran Nabi mereka. Jadi tiba-tiba apa jadi? Fatala alaihimul amad. Lalu setelah lalu ke atas orang-orang itu masa yang panjang. Ai fatala ala ahli kitab zaman. Zaman mana tu? Jawabnya tala zaman di antara turunnya Taurah kepada Musa dengan zaman mereka. Mana jarak jauh, ulama-ulama telah hilang. Jadi apabila ada yang mengatakan jauh mereka itu daripada orang-orang yang soleh yang masih lagi berpegang dengan Taurat ataupun Injil pada zaman mereka. Ada yang mengatakan beza dah jauh jarak di antara Nabi kita dengan Nabi Isa berapa ratus? Berapa ratus tahun? 500 lebih. Dengan Musa, jadi masa tu jauh. Tulu zaman bainahu wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila jauh jarak, mereka reka sendiri ibadat, maka apa jadi? Faqasat qulubuhum. Jadi ajaran tidak diikuti, maka hati mereka menjadi keras. Allah, dengar ni kita ni para jemaah, kerasnya hati dengan sebab lama tidak mendampingi kitab. Fasarat ghalizatan la talinu dzikrillah. Bila lama sangat tak mendampingi kitab, kalau jumpa kitab pun baca tak memberi kesan. Ini bahaya. Sama juga dengan kita para jemaah sekarang. Kalau lama sangat tak baca Quran, tidak tadabbur Quran. Baca tu kita hari-hari kita baca, kita dengar. Bila pergi solat, kita dengar imam baca, paling kurang pun maghrib isya. Subuh sibuk lorak tak nak pergi. Tapi baca Quran, dengar Quran. Oleh kerana dia tidak dengar dengan berfikir, tidak menjadikan Quran sebagai wasilah, alat untuk menaikkan taraf, memberi kesedaran, memberi ingatan kepada Allah, maka kesannya tidak banyak. Ini bahaya. Maka Allah kata apa? Bila kerah hati, banyak maksiat, banyak benda mungkar, banyak benda karut yang dia buat, wa katsirum minhum fasiqun, dan ramai di antara mereka ialah orang-orang yang fasik, derhaka. Jadi Allah Ta'ala jatuh hukum ramai di kalangan ahli kitab yang keluar daripada ketaatan, keluar daripada mengikut arahan Allah Azza wa Jalla, tidak ikut kitab Taurah. Tanda pelajar, ayat ini mengajar kita bersifat telus dan bersifat insaf dan adil. Sebab tu Tuhan kata wa katsirum, ramai di kalangan mereka. Maknanya ada sebahagian mereka yang masih lagi berpegang dengan kitab. Kita hari ni pun kalau kita nak cela orang, kita nak kutuk orang, kita kena sebut dulu kebaikan dia. Dia ni baik gini. Cuma ada satu perkara yang kurang baik, apa dia? Ni kalau orang yang kita tak setuju, hoi dia angkat borong. Ustaz ni, oi tak boleh pakai, pangkah terus. Jadi tak boleh lah lagu tu. Oh dia ni, oh tak boleh. Jadi kita kena sebut dulu apa kebaikan dia, kemudian apa yang buruk dia yang tak boleh kita pakai. Kalau tidak, orang panggil tidak insaf ataupun tidak adil di dalam penilaian. Ini bahaya ni, bersifat tak adil dalam penilaian, maka orang ni bahaya sebab kita menjatuhkan hukum ke atas orang dengan tidak telus, tidak adil. Baik, kita berpindah kepada ayat 17. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah kamu bahawa Allah yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Apa dia maksud bumi mati? Tengok nota. Yakni kalau bumi yang mati dapat dihidupkan sehingga mengeluarkan hasil dengan dikerjakan, ditanam, dijirus air, disiram dan dijaga,
Maka demikianlah pula hati manusia kalau sentiasa diisi dengan nasihat, pengajaran dan galakkan beramal. Kan dalam ayat lain Tuhan kata wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah, kerana peringatan itu memberi baik kepada jiwa, kepada orang mukmin. Mana kita orang beriman ni kena sentiasa dengan nasihat, dengan tazkirah, dengan tadabbur Quran. Ini semua nasihat-nasihat. Kerana itu satu penginayaan kepada ahli masjid, pencinta ilmu, apabila kita jemput ustaz-ustaz yang mari ke meja penceramah, mari duk maki orang, duk hamba orang, duk buat tuduhan orang tu orang ni, kita mengatakan ini satu kepincangan pihak pengurusan, sebab duk panggil orang lagu ni yang tidak memberi pulangan kepada kesan pada hati manusia, menambahkan kerah dia. Nampak ahli mu'ah suka ngutuk orang, suka mengata orang, itulah suasana yang ada. Kadang-kadang kita rasa sedih, seorang pendakwah mengajar di sebuah masjid, khatam 1-2 kitab, anak murid belajar molek-molek dah, tiba-tiba seorang mari seorang mencela ustaz ni, mentahzirkan, beri amaran jangan ikut dia. Hilang semua 1-2 kitab yang kamu belajar, hilang semua ukhuwah yang kamu dengar. Dia pangkah gitu, ya ustaz, minggu depan tak payah ngajar, kami tak perlu lagi ustaz. Kita kata subhanallah, ilmu yang kau ambil daripada dia bertahun-tahun, berapa banyak dah air mata menitih dengan sebab tazkirah dia, sekali yang mari orang hasut, kau buang dia, terbuangnya dia seperti dibuangnya sampah dalam tong. Tak ada bicara, tidak ada pertanyaan, tidak ada budi bicara. Kita kata subhanallah, itulah manusia yang cukup berbahaya. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita apa dia, bumi yang mati dihidupkan dengan air, hati yang kering dibasahkan dengan tazkirah, dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita lembut dengan kita sentiasa mendengar Al-Quran, bertadabbur Quran, dengan tazkirah-tazkirah, nasihat-nasihat yang baik. Allahumma ja'al qulubana, ya Allah jadikan hati-hati kami ini khusyuk, tunduk dan insaf dengan mempelajari ayat-ayat-Mu ya Rabbal Alamin. Baiklah, maknanya dua, bumi basah dengan hujan, hati basah dengan tazkirah, dengan Quran. Karena itu kata di para ulama, dia kata hati dengan zikir bagaikan air bagi ikan. Tulis kata-kata hikmah, hati dengan zikir seperti air dengan ikan. Ikan mati kalau tak ada air, hati mati tanpa zikir. Allahu Akbar. Mari kita banyak berzikir. Zikir itu bukan setakat duk zikir subhanallah saja, apalagi kalau zikir yang tak maksud duk hu. Kita kata jangan duk begitu. Zikir-zikir yang maksur, yang telah diajar oleh Nabi banyak, kita dah keluarkan buku-buku bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan ada bayinah, ada garis panduan yang begitu mudah. Tak cukup dengan kita itu ni yang ada dijual di kedai-kedai, kita bagi percuma dengan PDF-nya. Kita mengatakan alhamdulillah, tuan-tuan yang duduk jauh macam dekat, yang bimbang yang dekat tu jadi jauh. Duduk dekat tapi tak baca kitab. Orang beri kitab zikir hak Nabi tak baca, duduk baca zikir-zikir hak lain yang tidak maksur, kita akan menyesal di akhirat esok, sebab kita tinggalkan yang terbaik, kita pergi ambil yang orang lain yang kita tak katalah tak baik hak orang, tapi meninggalkan yang terbaik daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita mengatakan satu kerugian. Baiklah para pelajar sekalian, akhir ayat, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu akan keterangan-keterangan dan bukti supaya kamu memahaminya. Jadi Al-Quran ini Allah Ta'ala turun dengan bahasa Arab, sebab waktu tu orang Arab dia mudah nak faham. Kita orang bukan Arab ni pun bila kita belajar kita juga faham. Kita kata alhamdulillah, mudahnya Al-Quran untuk kita fahami, dan tajamnya Quran untuk kita tembuskan hati-hati kita, dan suburlah hati dengan Al-Quran supaya kita menjadi orang yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 18.
Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sebenarnya orang laki-laki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah. Jadi ayat ini Allah bezakan di antara suami dengan isteri, laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Sebab setiap kita memerlukan sedekah untuk bekalan kita di akhirat. Jangan bimbang. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala buat perimbangan bandingan di antara orang mukmin dengan orang munafikin dalam ayat lepas, dan Allah nyatakan perbezaan yang sangat ketara, yang sangat jauh di antara dua kumpulan itu, maka Allah Ta'ala sebut pula perbezaan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin dengan orang kafir. Dan Allah SWT menggalakkan dalam ayat ini, iaitulah supaya orang-orang Islam ni bersedekah. Jangan bakhil. Harta tu pinjaman daripada Allah, bukan hak kita pun. Maka Allah kata apa? Innal musaddiqina wal innal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yani fi sabilillah, sesungguhnya orang laki-laki dan orang perempuan yang bersedekah pada jalan Allah dengan harta yang baik, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok Tuhan kata apa? Wa aqradullaha qardan hasana. Aqradullah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Jadi Allah Ta'ala anggapkan, jadikan kita beri sedekah itu macam kita bagi hutang kepada Allah. Bila kita beri qardan hasanah, artinya dua perkara. Yang pertama, beri dengan jiwa yang baik, ikhlas. Yang kedua, barang yang kita beri itu barang yang baik, barang yang kita sayang, barang yang halal. Itu maksudnya qardan hasanah. Dan yudha'afu lahum, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Tuhan akan gandakan. Walahum ajrun karim, dan selain itu mereka akan beroleh pahala yang mulia. Jadi bagi mereka pahala yang baik dan balasan yang besar, bila iaitulah syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi syarat dia, kita beri sedekah qardan hasanah, iaitu ikhlas, dan barang yang diberi itu baik. Makna ikhlas, makna kita beri dengan hati tenang, bukan dipaksa. Sekarang ni ada juga orang suruh beri sedekah dengan paksa. Mana boleh bagi sedekah dengan paksa? Tidak boleh. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat 19, ayat yang terakhir dalam CD kita ni. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim. Mereka lah pada sisi hukum Allah, pada sisi hukum Tuhan mereka, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya, seperti orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Siapa dia siddiqin? Tengok nota di bawah. Dikata siddiqin ialah orang-orang yang amat benar dalam imannya, bagaimana zahirnya begitulah batinnya. Maknanya orang yang iman dia mantap, iman dia jitu, iman dia tidak bergoyah, itu yang dikatakan siddiqin. Benar. Ini kita bimbang ini, takut di mulut kita ni kuat iman, dalam hati lemah iman. Na'udzubillah. Masa bercakap ni enggak, menangis orang depan dia, ingat ke wali besar, rupanya dia bercakap oleh kerana petah bercakap, kerana nak mencari pulangan, maka menangislah orang depan kita, tapi dia sendiri tidak menangis depan Allah. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala dah sebut sebelum ini kedudukan orang munasabah dianya. Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ini kedudukan orang mukmin dan munafikin.
Sekarang Allah Taala sebut bila keadaan orang mukmin dengan orang kafir. Kemudian bila Tuhan sebut tentang kelebihan sedekah, ayat yang lepas Allah dah sebut fadilat sedekah wa anfiqu fi sabilillah wa sedekah. Ada di kalangan orang mukmin yang miskin, la mala lahu liyatasaddaq, tak ada duit nak sedekah. Maka Allah Taala sebut, kalau kamu tak ada duit nak sedekah tapi kamu ada hati untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itu Tuhan kata walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaikumus siddiqin. Maknanya kalau kamu tak ada duit, kamu boleh naik darjat dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang boleh sedekah atau tak boleh sedekah, tapi kalau imannya mantap, imannya jitu, imannya kuat, maka mereka dua-dua tu orang baik. Sebagaimana ayat 10-nya lepas, ketika Allah cerita orang mukmin, orang sahabat-sahabat yang sedekah sebelum hijrah, sebelum al-fath Hudaibiyah atau Fathu Makkah, lebih besar pahala dengan orang sedekah lepas pada tu. Tapi Tuhan kata apa? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dua-dua tu baik. Sama juga. Orang mukmin yang boleh sedekah baik. Orang mukmin yang miskin tak boleh sedekah juga baik. Cuma darjat berbeza. Kita dah baca dulu hadis sahabat-sahabat yang miskin mari jumpa Nabi, mengadu pada Nabi SAW. Dia kata orang kaya-kaya tu pakat duk sedekah belaka, kita orang miskin tak ada sedekah. Nabi pun ajar zikir, zikir lepas maya tu. Tiba-tiba orang kaya dengar dia baca juga zikir, dia mari merepuk pula Nabi, ya Rasulullah, dia baca juga buat kaya tu. Nabi kata zalika fadlullah yu'ti man yasha, itu kelebihan Allah Taala beri. Tak nak buat apa dah. Jadi yang pentingnya ayat ini mengajar kepada kita erti ketenangan. Kalau tak ada duit pun kita ada iman. Alhamdulillah. Maka Allah walladzina amanu billahi wa birusulihi humus siddiquna alladzina hum fi ghayatis sidqi wa kasratit tasdiq. Yang pentingnya hati kamu tu kena benar. Hati kamu kena benar. Jangan sekali-kali duduk main keluk-keluk dalam agama, tak boleh. Allahu Akbar. Kita dah baca dulu hadis. Tuan-tuan masih ingat lagi kan hadis dulu? Hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghuraf. Orang dalam syurga pakak tengok tingkatan bilik-bilik. Orang tingkat 2 ni tengok orang tingkat atas. Maknanya dia berbeza dari sudut amalan. Sebagaimana kamu tengok bintang duri langit. Litafaduli ma bainahum, kerana berbeza darjat ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu adakah tempat tinggi itu untuk nabi-nabi sahaja, tak sampai kepada orang lain? Qala bala. Nabi kata benar. Wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Jadi Nabi kata, Nabi tempat itu, dan juga mana-mana orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan membenarkan dakwah ajakan para rasul, mereka juga boleh naik darjat yang tinggi. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, kita nak masuk dalam syurga, darjat yang tinggi ke tak tinggi, yang penting syurga. Jadi kalau kita dapat yang tinggi, kita kata alhamdulillah, perbanyakkan ibadat. Hadis ini, hadis Abi Sa'id ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Baik, ulaika humus siddiqun, berhenti setakat tu dulu. Wasyuhada'u 'inda rabbihim, dan mereka iaitu dan orang-orang yang mati syahid di kalangan mereka. Syuhada ai lahum sawabun fil akhirah wa lahum nuruhum. Walladzina wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Bagi mereka ada pahala, ada cahaya orang-orang siddiqin dan orang mati syahid. Ulaika wal baik. Tamatlah orang beriman dengan cahayanya, dengan kesenangan yang telah pun kita bincang dulu.
Cuma siapa dia kesyuhada? Tanda pelajar. Wasyuhada'u 'inda rabbihim manhum. Tadi ayat yang pertama kata syuhada itu orang yang mati syahid. Satu. Ada kata syuhada, saksi-saksi itu iaitulah para anbiya. Kata di Ibn Rajab, yutlaqus syahid, kalau kata orang ini syahid, ala man haqqaqal iman wa syahida bisihhati. Orang yang melaksanakan mantap iman dia dan iman dia benar, maka itulah di antara orang yang syahid. Jadi syahid ini sama ada orang yang mati syahid sungguh, ataupun dia nabi yang menjadi saksi ke atas umat mereka, ataupun orang yang secara umumnya tak mati syahid dalam peperangan tapi mereka benar iman dia, orang ini juga termasuk syuhada. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, sebagai penutup, biasanya begitulah uslub Quran. Bila dia sebut yang baik, dia akan sebut yang tak baik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur, engkar serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, merekalah ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi biasa dah uslub Quran dia akan sebut dua-dua. Mula-mula disebut orang baik, kemudian dia akan sebut orang-orang yang tidak baik. Maka mereka itulah, kalau kata ashab maknanya teman kuat, pemilik, penduduk tetap neraka. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kita, selamatkan kita daripada neraka. Tamatlah perbincangan dalam ayat ini. Kita kata alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid. Al-faidatul ula. Tulis pelajar. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama. Ayat yang pertama kita baca tadi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah sampai masanya orang mukmin itu lembutkan hati dia dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama, ayat-ayat Al-Quran itu min ayatil Quran, ada ayat-ayat Quran yang kesan dia sangat besar ke atas hati. Ada Quran, mungkin Quran tersebut tentang hukum, tentang apa, itu biasa. Tapi ada ayat-ayat Quran yang sangat kuat ketukan dia kepada hati. Apabila seorang itu baca dengan tadabbur, baca dengan teliti makna dia, berfikir kepada kesan dia, maka fa innahu yulayyinul qalba, akan melembutkan hati. Siapa nak lembut hati dia, siapa nak lembutkan hati dia, maka bacalah Quran dengan tadabbur. Dan Quran itu akan membawa manusia, memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memahami Quran akan merasai kemanisan, lazatnya bermunajat, memahami kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kelebihan dia juga dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi naik kulit kita ni rasa senyap bulu roma, summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian lembut hati kita, Allahu akbar, ila zikrillah, dengan Quran. Karena itu ana selalu ulang kata-kata ulama ahli tadabbur. Dia kata apa? Quran ini ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Tapi kalau kita tak kunyah, duk pegang saja tak jadi. Sama juga Quran, kalau baca saja tak faham, boleh pahala baca tapi tidak memberi kesan dalam jiwa. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala taubih, mencela siapa yang dengar Quran tetapi tidak mendapat manfaat daripada Al-Quran. Baca Quran tidak menyebabkan hati kita lembut. Kita kata bukan salah ibu mengandung, salah awak.
Mana bukan salah Quran, salah kita. Kita tidak tadabbur, kita tidak memahami, yang menyebabkan kesan Quran tak masuk dalam jiwa. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah untuk melembutkan hati kita dengan Al-Quran dan menggalakkan kita untuk belajar Al-Quran. Baik, isu yang kedua, faedah yang kedua dalam ayat yang sama. Ayat yang sama, ayat 16. Tuan-tuan tengok dalam ayat 16 ini, anna qaswatal qalb. Dia kata Allah Ta'ala nyatakan di sini punca-punca sebab-sebab manusia ni jadi keras hati. Kenapa? Dengar ni. Kenapa manusia tu jadi keras hati? Jawab dianya, keras hati sebab kita tak fikir. Yang kedua, tulul amad, lama jauh jarak di antara kita dengan ulama, tak mengaji, tak belajar, tak pergi dengan kuliah, tak dengar tazkirah. Yang ketiga, at-taswif, menangguh-nangguhkan ibadat, menangguhkan taubat, menangguhkan nak belajar. Tanda ni. Yang pertama, hati keras. Yang kedua, jauh jarak kita dengan ulama. Yang ketiga, menangguh-nangguhkan nak belajar. Dia kata inilah al-awamilul asasiyah. Tiga ni menjadi tonggak asas kepada lupanya kita kepada Allah dan sangat mencintai dunia. Allahu Akbar. Ayat ni mengajak, memberitahu kepada kita tiga sebab manusia akan jadi lupa kepada Allah dan cinta dunia. Sebab dianya berpunca daripada kerah hati. Satu, berpunca daripada apa? Berpunca daripada jauh diri daripada ulama, dan berpunca daripada menangguh-nangguhkan belajar Quran dan juga tadabbur Quran. Dan takut kepada Allah Ta'ala serta zikir sentiasa. Mana zikir itu baca Quran, belajar Quran, faham Quran, mengaji Quran dan berzikir dengan lidah. Iaitulah menjadi asas utama kepada lembutnya hati dan mencintai akhirat. Dia sebalik dia panggil itu. Maka ayat ini tanda pelajar al-hasu ala al-ijtihad ala khusyu'il qalbi lillah. Ayat ini menggalakkan kepada kita apa? Supaya khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita mengingati Al-Quran dan mencari hikmah yang Allah Ta'ala turun kepada kita. Segala nasihat-nasihat menjadi garis panduan dan kita sentiasa bermuhasabah diri dengan perjalanan hidup kita kepada Allah, benar ataupun tidak benar. Baik, yang ketiga, ayat ni panjang, tapi kita fokuskan kepada satu tajuk je supaya tuan-tuan mudah fokus. Sebab tajuk bab sedekah sudah ada dah. Isu yang ketiga, ayat yang seterusnya, ayat masih lagi ayat 16, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Mu jangan ikut perangai ahlu kitab zaman dulu. Lama masa dia ubah kitab dia, akhir sekali Taurat tak berfungsi, hati dia keras. Ayat ini menjadi dalil ala annal mar'a, seorang itu dilarang daripada mengikut, meniru, melalui menjejaki jejak langkah orang-orang, perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita duduk kawan dengan orang-orang yang suka kepada benda mungkar, benda maksiat, akhir-akhir lama-lama kelapan dia jadi satu budaya. Biasa tu. Biasa tu. Jadi jangan kita ikut berkawan dengan orang-orang yang nak bawa kita ke jalan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali. Hari ni pula yang kita bimbang ni, orang yang mari nampak macam molek tapi bawa ajaran yang tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselinduk di sebalik pakaian yang cantik, mengaku pula keturunan Nabi tetapi ajaran dia tidak ikut Nabi. Ini lagi bahaya. Hak betul-betul maksiat, kita tahu dah dia maksiat. Kepok mari, kita tahu dia ahli maksiat, tapi yang mari berselindung di sebalik pakaian-pakaian yang cantik ni yang menyebabkan kita jadi terpedaya kerana comel pakaian, tapi ajaran yang dibawa tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berbahaya.
Allahu Akbar. Dan kita juga dilarang daripada mengikuti kumpulan-kumpulan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak menjadikan Quran sebagai panduan, sunnah sebagai ikutan, sebagaimana yang telah berlaku pada Ahlul Kitab. Kitab dia diubah, amalan dia direka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik, yang ke berapa dah kita? 4 dah. Itulah yang keempat. Yang keempat, Allah kata apa? Faqasat qulubuhum. Bila jauh daripada kitab, hati dia jadi keras. Tuan-tuan tanda baik-baik, kerasnya hati seorang manusia. Apa makna keras hati? Yani syiddatuha wa salabatuha. Bila hati itu keras, dia tak masuk dah nasihat. Bagi nasihat pun tak dengar, bagi tazkirah pun tak dengar, baca Quran pun tak lari. Tak. Kalau hantu baca ayat kursi dia lari, yang ni baca apa pun dia tak lari. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Sebagaimana kata-kata orang, dia kata syaitan lari daripada ayat kursi, manusia berkelahi kerana berebut kursi. Ni tak habis lagi kita ni. Duk berebut kursi ni berat lagi ni. Allah Ta'ala selamatkan negara kita ni daripada kerakusan, ketamakan ahli-ahli kursi ni. Masalah dia kata, ahlul kursi ni, jangan main. Syaitan lari pada ayat kursi, manusia lari, manusia berkelahi kerana takut hilang kursi. Allahul musta'an. Baik. Jadi hati keras tu maknanya hati yang tak tembus lagi dengan ayat-ayat Quran, tak masuk lagi kebajikan, maka itu dia panggil hati yang keras. Dengar nasihat, kau baca ayat Quran tentang neraka, tak meniti air mata, itu hati keras. Kita boleh cek sendirilah, hati keras ke tak keras hati kita ni. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kan? Maka kata di para ulama, anna qaswatal qalbi, bila hati keras, panjang angan-angan, menyebabkan seorang itu menjadi orang yang lara, orang yang boleh berterusan dalam kebatilan, sebab dia tak mikir dah, dia nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian ingat, di antara rusaknya hati kita ni sebab kita tidak ada penjagaan. Benda lain kita jaga belakang, nak jaga gigi, gosok gigi, nak jaga mata, kita pakai mata, nak jaga tu jaga ni semua jaga, kecuali hati tak jaga, maka hati itu akan rusak, dia akan mati. Mati pula macam-macam jenis kematian, ada mati mengejut, ada mati tak mengejut. Na'udzubillah. Maka bila kita jauh daripada Quran, jauh daripada ulama, jauh daripada hadis, maka kita akan keras hati. Na'udzubillah. Baik, yang kelima, yang terakhir, Allah Ta'ala ta'ajub, alam ya'ni lilladzina amanu, adakah tidak orang yang nak lembutkan hati dia? Jawab dianya, beberapa perkara dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita cara-cara nak melembutkan hati. Tulis, asbabul qaswah kathirah, sebab-sebab nak jadi hati itu keras banyak. Di antara, tulis, punca-punca hati keras. Dalam kitab kita ni dia senarai pendek 5 perkara saja. Yang pertama, kasratul kalam bi ghairi zikrillah, banyak bercakap bukan zikir. Zikir sikit lah. Hak bercakap lain tu, duduk berzikir tu banyak. Duduk komen banyak. Ni pukul 5 pagi duduk atas WhatsApp dalam grup dah. Apa hijau lah orang tua-tua ni. Zikir waktu tu. Siapa dia jadi Perdana Menteri pun bukan boleh kawak pun. Tapi sibuk. Ni punca keras hati, sebab banyak bercakap lain daripada zikrullah. Satu. Orang penting ni negara, tak apalah, sungguhlah dulu, zikir-zikirlah dulu, nanti pagi-pagi kita bincanglah slow-slow. Yang kedua, naqdul ahdi ma'allah, orang yang membatalkan perjanjian dia dengan Allah. Janji kita nak taat, kita pergi ikut maksiat. Ni kita takut juga ni. Yang ketiga, kasratud dhahik, banyak ketawa, banyak suka, banyak duduk happy sangat, kerah hati. Yang kelima, kasratul akli, banyak makan, lebih-lebih lagi makan. Yang keempat, kasratul akli, banyak makan, lebih-lebih lagi makanan yang syubhat. Kalau makan haram tu gelak terus mati, pakai hitam terus hati. Na'udzubillah. Tapi makan yang syubhat, yang tak pasti halal haram tu, itu jadi. Yang kelima,
kasratuz dzunub, banyaknya dosa kita, hati kita jadi keras. Tanda semula ayat, tanda semula pelajar. Dia kata hati keras dengan sebab banyak bercakap. Yang kedua, membatalkan perjanjian dengan Allah. Yang ketiga, banyak ketawa. Yang keempat, banyak makan, terutama benda-benda syubhat. Yang kelima, kasratuz dzunub, banyak dosa dan maksiat. Baik, tidak adil kalau dengan sebelah. Wa amma muzilatil qaswah, apakah perkara yang boleh menghilangkan hati kita, melembutkan hati? Tanda pelajar, alat-alat untuk melembutkan hati. Yang pertama, sebalik yang tadilah, kasratu zikrillah, banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak zikir. Bila kita zikir, kita baca Quran, kita tadabbur Quran, hati kita dengan nasihat, hati jadi lembut. Mana dalil dia? Dalil ayat yang kita baca ni lah. Ayat 2, ayat dia ayat yang kita baca ni galakkan. Tanda saya sebut nombor suratul Ra'di ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati tenang. Suratul Ra'di ayat 28 dan surah Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23 tadi kita dah baca di atas, dan ayat yang kita baca sekarang. Maknanya punca hati lembut, banyak zikir. Yang kedua, perkara yang kedua melembutkan hati, al-ihsan ilal yatama wal masakin, berihsan, buat baik pada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Kita tolong mereka, kita bantu mereka. Tak payahlah pula pakat duk mari program menggosok kepala anak yatim, cabut piyah kawan tu, hanya pakat gosok kepala. Maknanya gosok tu maknanya kita ihsan, kita buat baik, bagi bantuan, bagi pendidikan, bagi kasih sayang. Yang ketiga, sebab yang ketiga, kasratu zikril maut, sentiasa mengingati mati. Tu ana sebut beza antara ingat mati dengan takut mati. Yang keempat, ziaratul qubur bitafakkuri fi hali ahliha, sentiasa ziarah kubur dan mengingat, berfikir tentang kedudukan ahli kubur. Kalau pergi ziarah saja tak mikir, tak ada apa. Kau pergi main pacak bunga, ambil selfie batu nisan, tak. Kita ziarah kubur, kita mikir apa kubur. Aku masuk esok, apa yang aku nak bawa? InsyaAllah lembut. Yang kelima, an-nazar fi diyaril halikin, sentiasa tengok kepada kebinasaan orang dulu. Orang dulu maksiat, dia binasa. Yang keenam, aklul halal, pastikan makan minum kita halal. Pastikan yang masuk halal, yang keluar juga halal. Mana hak masuk tu makan minum daripada mulut, yang keluar tu percakapan kita juga halal. Jangan perkataan lucah, jangan perkataan menghina orang, jangan perkataan mencaci orang, kerana itu tidak halal. Maka para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah 5-6 perkara melembutkan hati dan juga perkara-perkara yang boleh menggeraskan hati. Setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang. Bermula ayat 20, 21, 2 ayat je, tapi panjang perbincangannya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.